Imperialisme secara umum membawa pengertian perluasan kekuasaan atau pengaruh suatu bangsa terhadap bangsa lain. Nader dan Curtis mentarifkan imperialisme sebagai satu perkembangan kuasa atau kawalan, sama ada secara langsung atau tidak dalam politik atau ekonomi oleh sesuatu kerajaan, bangsa atau masyarakat ke atas bangsa atau masyarakat yang lain. Proses ini didokong oleh idea tersendiri. Kolonialisme pula secara umum bermaksud dasar sesebuah negara yang mengeksploitasi sesuatu kawasan serta masyarakatnya yang dianggap lemah. Pengeksploitasian itu meliputi berbagai sudut seperti ekonomi, sosial, budaya, corak pentadbiran serta politik atau secara ringkasnya meliputi kesemua cara hidup masyarakat tersebut. Kronologi penjajahan kuasa asing di Tanah Melayu bermula daripada penjajahan Portugis pada tahun 1511 sehingga 1641, Belanda 1641 sehingga 1824, British 1824 hingga 1941 dan 1945 hingga 1997 dan Jepun 1941 sehingga 1945. Negara dijajah selama 446 tahun bermula dari tahun 1511 sehingga 1957. Perkembangan pergerakan penjajahan. Antara faktor penggalak imperialisme ialah etosentrisme. Ia merupakan kepercayaan yang meyakinkan bahawa bangsa sendiri lebih mulia dari bangsa lain. Etosentrisme juga menyebabkan bangsa ini memandang pihak lain sebagai hina dan tidak bermaruah. Seterusnya, jingoisme. Jingoisme merupakan semangat patriotisme yang fanatik sehingga membenci bangsa lain dan memenuhi konsep white man burden. Dan seterusnya, agama. Kuasa imperialis menganggap misi agama mereka adalah untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Perkara ini telah membangkitkan persaingan pengembangan agama seperti Katolik dan Protestan, dan akhir sekali keinginan menjadi kuasa besar. Pada tahun 1870-an, faktor ini telah menjadi tonggak kepada proses imperialisme di mana orang Inggeris mendakwa mereka paling berkuasa untuk menjajah negara di benua Asia dan Afrika. Seterusnya, faktor bagi kolonialisme ialah gold, iaitu mengembangkan agama Kristian. Gold mencari sumber bahan mentah ataupun keperluan pada tanah, dan glory pemusuhan tradisi di antara negara-negara Eropah dan ingin mencipta nama sebagai kuasa besar di dunia. Faktor kedatangan masyarakat Eropah ke Tanah Melayu. Faktor yang pertama, kedudukan geografi yang strategik. Tanah Melayu terletak di tengah laluan perdagangan timur dan barat. Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin ribut ataupun angin monsun. Faktor yang kedua, sumber bahan mentah. Tanah Melayu begitu kaya dengan bahan mentah ataupun hasil bumi seperti rotan, kapur barus, biji timah dan rempah ratus. Ini telah mencetuskan revolusi perindustrian Eropah yang menggalakkan pencarian biji timah, pasaran baru. Revolusi perusahaan dan perindustrian di Eropah menyebabkan lambakan hasil buatan di Eropah. Eropah memerlukan pasaran baru bagi produknya. Penggalan tentera. Tujuan mereka mencari penggalan adalah untuk mengawal kuasa perdagangan di Kepulauan Hindu Timur. Penjelajahan yang giat dilakukan oleh negara barat memerlukan penggalan baru bagi tenteranya. Dan akhir sekali, kewujudan Prester John. Prester John dianggap sebagai penyelamat manusia dan dipercayai wujud di sebelah timur yang dapat membantu mereka memerangi orang Islam. Faktor yang menggalakkan peranan British. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merujuk kepada kedudukan Tanah Melayu sebagai sumber bahan mentah seperti biji timah. Faktor yang kedua, faktor ancaman dan persaingan pengaruh asing. Kuasa barat seperti Perancis dan Jerman bersaing untuk mendapatkan sumber kekayaan Tanah Melayu. Yang seterusnya, perebutan kuasa khasnya di Perak. Keadaan ini telah mencetuskan keadaan tidak selamat untuk perdagangan biji timah. Faktor yang keempat, perubahan pucuk pimpinan di Britain. Faktor ini berpihak kepada parti konservatif yang menggesa dasar luar yang lebih terbuka terhadap penjajahan. Dan faktor yang terakhir ialah penentangan terhadap penjajahan dan sabotaj perdagangan.
Penentangan dari warisan Kesultanan Melayu Melaka terhadap British telah melakukan kegiatan sabotaj perdagangan di laut. Dasar-dasar penjajahan British terbahagi kepada tiga, iaitu bermula dari dasar ekonomi. Dasar ekonomi yang pertama diwujudkan ialah dasar ekonomi moden yang menggantikan ekonomi tradisi kepada revolusi perindustrian ataupun antarabangsa. Seterusnya, pengenalan ekonomi mengikut kaum. Sebagai contoh, kaum Melayu telah dijadikan sebagai petani ataupun nelayan, Cina dijadikan peniaga ataupun pelombong, dan India sebagai pekerja estet. Dalam dasar ekonomi yang ketiga ialah dasar kemasukan buruh. Berikutan daripada kemasukan buruh luar secara berleluasa telah menyebabkan ekonomi masyarakat Melayu terpinggir. Dasar keuntungan penjajah pula dimaksudkan dengan penjajahan yang mengauk keuntungan hasil bumi tanah Melayu dan membiarkan tanah Melayu terus mundur. Akhir sekali, dasar pembangunan secara tidak langsung iaitu pembaharuan dan pembangunan di atas dasar monopoli ekonomi penjajah yang memberi tempias kepada tanah Melayu. Dasar yang kedua ialah dasar sosial. Dasar sosial telah memperkenalkan dasar kemasukan imigran. Dasar ini ialah punca daripada wujudnya masyarakat majmuk. Sebagai contoh, sumber buruh banyak terdiri daripada masyarakat Cina dan India. Seterusnya, dasar pendidikan. Dasar pendidikan yang tidak seragam telah mengetepikan orang Melayu. Dan akhir sekali, dasar penempatan masyarakat yang membahagikan penempatan mengikut kaum. Dasar penjajahan seterusnya ialah dasar politik, dasar penasihatan dan birokrasi moden. Dasar ini telah memperlihatkan perubahan sistem beraja dan digantikan dengan sistem residen dan penasihat, central government dan desentralisasi. Ini merujuk kepada pemerintahan berpusat yang telah melakukan perubahan sistem pemerintahan mutlak bagi negeri-negeri. Dan akhir sekali, demokrasi dan pilihan raya. Kedua-dua sistem ini telah menggantikan sistem tradisi yang berdasarkan keturunan dan sistem feudalisme. Kesan imperialisme terhadap politik, ekonomi dan sosial. Kesan terhadap politik. Kuasa raja ataupun sultan semakin hilang. Pemerintahan berpusat menghilangkan peranan pembesar-pembesar negeri. Pilihan raya diperkenalkan sebagai cara baru membentuk pemerintahan. Kesan terhadap sosial. Wujudnya masyarakat majmuk, orang Melayu ketinggalan dalam pendidikan, hubungan antara kaum semakin renggang. Kesan kepada ekonomi pula. Wujudnya penukaran ekonomi tradisi kepada ekonomi moden, keuntungan kepada kaum imigran manakala masyarakat Melayu terpinggir, hasil ekonomi dikaut penjajah. Kesimpulannya, perkembangan imperialisme dan kolonialisme di tanah Melayu yang dilakukan oleh Barat adalah bertujuan untuk memperluaskan pengaruh dan mengukuhkan lagi kedudukannya di negara-negara Asia. Objektif kuasa asing ke atas negara-negara taklukannya adalah sama, cuma cara dan bentuk memperluaskan kegiatan mereka yang berbeza.